Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT pada hari ini. InsyaAllah kita menyambung pengajian kuliah mingguan kita menggunakan kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur hasil tangan Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi Alhamdulillah dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah selesai menghuraikan bagaimana ta'rif ziarah kubur ini dan bagaimana bermulanya tuduhan terhadap umat Nabi Muhammad SAW semenjak daripada zaman Al-Imam Ibn Taymiyah menuduh orang-orang Islam sebagai kuburiyun dengan maksud penyembah kubur. Bahkan ada kalanya digunakan istilah ubadul kubur, penyembah-penyembah kubur. Jadi sekarang ini Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin rahimahullah ta'ala menunjukkan bagaimana para ulama semenjak daripada dahulu lagi menerima bertabarruk, mengambil berkat ataupun bertawassul dengan orang-orang soleh para ulama walaupun selepas mereka itu telah meninggal dunia. Cuba lihat di muka surat 78. Disebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala, Siyar A'lamin Nubala, tuwfiya muslimun fi syahri Rajabah sanata ihda wa sittina wa mi'ataini binaisabur an bid'in wa khamsina sanatan wa qabruhu yuzar. Telah wafat Imam Muslim pada bulan Rajab tahun 261 Hijriyah di Naisabur, di satu tempat bernama Naisabur, dalam usia lebih kurang 50 tahun ataupun 50 tahun lebih. Dan kuburan beliau yuzaru, diziarahi. Dia maksudkan diziarahi di sini adalah diziarahi oleh orang ramai untuk mengambil berkat di kuburan tersebut. Kalau sekadar diziarahi dengan erti kata diziarahi biasa, itu kubur sesiapa pun diziarahi. Tetapi apabila disebut kubur ulama ini yuzaru, makna senantiasa diziarahi oleh orang ramai untuk mengambil berkat, untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dan sebagainya. Kemudian dalam kitab yang sama disebutkan qala ibnu Khalkan wa kana Bakkar ibnu Qutaibata taliyan lil Qur'ani bakka'a salihan dayyinan wa qabruhu masyhurun qad urifa bistijabati du'ai indahu. Ini lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan kuburan para ulama ini diziarahi. Berkata Ibn Khalkan adalah Bakkar ibn Qutaibah, orang yang sangat suka membaca Al-Quran. Bahkan sering menangis bila baca Al-Quran, menghayati makna Al-Quran, dia sering menangis, menitiskan air mata. Soleh orangnya, orang yang berpegang dengan agama. Dan kuburannya sangat masyhur dan telah diketahui bahawa Allah Ta'ala memperkenankan doa yang didoakan di sisi kuburan beliau.
Bahkan ulama Wahabi iaitu Syekh Al-Albani sendiri memberi penilaian siqah kepada Bakar. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang siqah ini, kuburan mereka itu, umat Islam berdoa di situ kepada Allah dan mendapat keberkatan, mendapat istijabatu doa. Bukan berarti orang dalam kubur itu Allah. Bukan berarti orang dalam kubur itu yang memperkenankan doa, tidak. Yang disembah tetap Allah Subhanahu Wa Taala, yang memperkenankan doa tetap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada keberkatan bila mana berdoa di makam orang yang soleh. Sama juga kalau kita berdoa misalnya di Kaabah. Ya, Kaabah itu bukan Allah. Kaabah itu makhluk. Kaabah itu hanya batu. Tapi ada keberkatan istijabatu doa bila seseorang itu berdoa di sisi Kaabah. Kemudian makam Ammar bin Raja. Ammar bin Raja'in, ini juga dalam kitab yang sama, Syiar A'lam An-Nubala, disebutkan Ammar bin Raja'in al-hafizus siqatul imamu thiqatun fil hadithi wa mata sanata sam'in wa sittina wa mi'ataini ala sahih qala wa qabruhu yuzaru rahmatullahi alaihi. Sama juga ya. Ammar bin Raja' adalah seorang yang al-hafiz dalam bidang hadis, lagi siqah, terpercaya orangnya, seorang imam yang siqah dalam bidang hadis, meninggal dunia pada tahun 267 Hijriah, mengikut pendapat yang sahih lah. Maknanya tarikh kewafatan beliau ni ada khilaf, ada perbezaan catatan, tetapi yang kuatnya adalah pada tahun tersebut, dan kuburan beliau itu yuzaru, sentiasa diziarahi oleh umat Islam. Moga rahmat Allah dicucuri ke atas beliau. Maqam Ibrahim Al-Harabi, naqala al-khatibu wa ta'ifatun anna al-harabiyya tuwfiya li sab'in baqaina min dhil hijjati sanata 85 wa 200. Wa kanat janazatuhu mashhudatan shalla alaihi Yusuful Qadi sahibu Kitabis Sunan wa qabruhu yuzaru bi Baghdad. Sama juga dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Al-Khatib dan juga sekelompok para ulama mengutip catatan bahawa Al-Harabi meninggal dunia pada tahun 285 Hijriah dan jenazahnya disaksikan. Maknanya bila berlaku kewafatan beliau tu, ramai sekali orang yang datang menziarahi, dan ia juga disolati jenazahnya oleh Qadi Yusuf, itu pengarang kitab Sunan, dan makamnya itu sentiasa dizarahi, iaitu bertempat di Baghdad. Makam Ibnu Zairaq. Ibnu Zairaq al-allamatu Syekhu Hamdana wa qabruhu yuzaru wa yutabarraku bihi. Ibn Zairaq ini orang yang sangat alim. Allamah ni maknanya sangat alim. Kalau alim, ya alim lah. Tapi allamah ni menunjukkan lebih lagi. Beliau merupakan syekh di satu tempat bernama Hamdan. Dan kuburan beliau itu sentiasa dizarahi oleh orang ramai, wa yutabarraku bihi, dan diambil berkat dengan kuburan beliau itu. So, gambar ni kita telah sebutkan sebelum ini, yang dimaksudkan diambil berkat dengan kuburan itu bukanlah batunya ataupun pasirnya atau tanah atau rumputnya, tetapi dengan kesolehan orang yang dimahkamkan di situ. Ini samalah macam orang-orang musyrik dahulu. Mereka memuliakan orang-orang soleh, last-last mereka itu menjadikan orang soleh itu sebagai patung berhala dan menyembah. Itu cerita yang memang kita sedia maklum, dan memang kita sepakat bahawa kalau sampai membuat patung, kalau sampai menyembah kepada patung, itu memang syirik, itu memang haram. Tetapi ini mengambil berkat dengan kesolehan orang yang dimahkamkan di situ, itu kan menyembah. Jadi ini yang selalu mereka war-warkan, yang selalu mereka cuba kait-kaitkan, padahal semenjak ribuan tahun umat Islam mengambil berkat daripada orang-orang soleh, wali-wali Allah, para nabi yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Tidak ada pun antara mereka yang sampai menyembah kepada para nabi atau menyembah kepada orang-orang soleh. Allahumma illa kecuali orang-orang yang memang daripada ajaran sesat misalnya, iaitu kita tidak heran. Umpama ayah pin juga mereka sembah. Jadi itu memang ada golongan-golongan yang sesat, iaitu kita tidak nafikan. Tapi maknanya secara umum mengatakan oleh kerana orang Islam ni mengambil berkat di kuburan lalu mereka menyembah kepada orang-orang soleh, itu tidak benar. Ini adalah su'uzzon, sangkaan buruk oleh golongan yang sudah ada dalam hati mereka
prejudis terhadap amalan ambil berkat, amalan tawassul dan istighosah ini. Kemudian maqam Abdul Wahid bin Muhammad Abdul Farajil Hambali Imamul Qudwatu Syekhul Islami Abdul Faraji Abdul Wahid bin Muhammadin qultu tuwfiya fi Dzil Hijjati sanata 86 wa 400 wa dufina bi maqbarati Babis Saghir wa qabruhu masyhurun yuzaru wa yud'a indahu. Jadi disebutkan di sini bahawa Al-Imam Abdul Faraj Abdul Wahid bin Muhammad Al-Hambali, ulama besar dalam mazhab Hambali, yang beliau ini menjadi imam ikutan dan juga guru umat Islam. Jadi saya berkata, Imam Zahabi menceritakan bahawa beliau meninggal pada tahun 486 Hijriah dan dimakamkan, dikebumikan di satu tempat yang dipanggil Bab As-Saghir, itu pintu kecil. Dan makamnya diziarahi dan dijadikan tempat berdoa. Bukan menyembah kepada beliau. Tapi oleh kerana beliau ini orang soleh, ada kebaikan, ada keberkatan, maka berdoa di sisi makam beliau itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menyembah. Kalau menyembah, ya sepakat. Jadi ini yang selalu mereka tidak mahu faham tentang beza antara mengambil berkat dan juga menyembah. Seterusnya makam Ibnu La'alin wa Ibnu La'alin al-Imamu Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Ahmad al-Hamdani qala Syairawai kana thiqatan awhada zamanihi mufti Hamdana lahu musannafatun fi ulumil hadith ghayr annahu kana masyhuran bil fiqhi asha tis'ina sanatan wa du'a'u inda qabrihi mustajabun. Ini adalah kitab Al-Ibar. Jadi Ibnu La'alin atau Ibnu La'al ialah seorang imam. Gelaran beliau Abu Bakar, nama beliau Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamzani, telah berkata Syairawai, dia ini adalah satu orang yang siqah dan merupakan satu orang yang kita kata tunggal, yang unik kehebatannya pada zaman beliau. Merupakan mufti di daerah Hamzan dan beliau mempunyai karangan-karangan dalam bidang hadis, kecuali beliau ini lebih terkenal sebagai ahli fiqh. Beliau sebenarnya pakar hadis, tapi orang ramai lebih kenal beliau sebagai pakar dalam ilmu fiqh. Dan beliau hidup, umur beliau lebih kurang 90 tahun, dan berdoa di sisi kuburnya itu terbukti mustajab, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makam Saleh bin Ahmad Al-Hamzani, saya pergi kepada hujung-hujungnya saja, iaitu wa du'a'u inda qabrihi mustajabun. Sama juga dalam Tazkiratul Huffaz lil Imam Az-Zahabi disebutkan bahawa doa yang dilakukan oleh orang ramai di sisi kuburannya itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makam Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Ali radhiyallahu anha, iaitu ini keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicit kepada Nabi SAW. Jadi disebutkan di sini Nafisatu Sayyidatul Mukarramatus Salihatu Ibnatu Amiril Mu'minin Al-Hasan bin Zaid bin As-Sayyidi Sabtin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa qila kanat minas salihatil awabidi. Dikatakan bahawa Sayyidah Nafisah ini tergolong daripada wanita yang soleh, yang ahli ibadah. Wa du'a'u mustajabun inda qabriha. Dan berdoa di sisi kuburan beliau itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Bal wa inda kuburil anbiya'i was salihin. Bahkan perkenan doa ini juga berlaku bila berdoa di sisi kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Wa fil masajidi, dan juga diistijabahkan dalam masjid. Wa Arafah, dan juga di Arafah. Wa Muzdalifah. Apa bezanya? Ini semua makhluk. Masjid adalah makhluk. Arafah adalah makhluk tempat. Muzdalifah adalah makhluk tempat. Dan ada dalam bentuk perbuatan. Wa fis safaril mubah, antara waktu mustajab doa adalah kita itu dalam perjalanan musafir yang harus, bukan musafir yang maksiat. Wa fis solati, bahkan doa dalam salat. Wa fis sahar, ketika waktu sahur. Wa minal abawaini, dan doa daripada kedua ibu bapa. Wa minal ghaibi li akhihi, dan saudara yang mendoakan kita di belakang kita. Kadang-kadang orang berdoa depan, oh saya doakan awak, oh moga-moga dipermudahkanlah urusan, oh moga-moga begini. Tapi di belakangnya sebenarnya tidak.
Tapi yang sebenar-benar doa adalah orang yang tak cakap pun pada kita. Dia mendoakan kebaikan pada kita. Tapi bila dia nampak kita ditimpa kesusahan, difitnah dan sebagainya, senyap-senyap dia berdoa, Ya Allah, tolongkanlah saudara aku ini, lepaskanlah dia daripada balik ini, Ya Allah. Itu sangat mustajab. Dan bahkan orang yang mendoakan juga didoakan oleh malaikat, moga-moga kamu juga mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan kepada saudara kamu. Ini kelebihan doa min zahril ghaib, berdoa di belakang saudara kita. Dan juga minal muqtari, daripada orang yang sangat terdesak, ya. Orang yang sudah tersepit, sudah tidak nampak lagi apa jalan dia boleh berusaha, akhirnya dia mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala berdoa, Ya Allah, tolonglah saya. Ini juga doa yang sangat mustajab. Wa inda kuburil mu'adzabin, bahkan di sisi kuburan orang-orang yang sedang diazab, ya, kalau ada orang yang dikurniakan kasyaf, ya, atau patah lagi kalau kepada Nabi, ya, boleh mengetahui bahawa orang dalam kubur itu sedang diazab, lalu didoakan moga-moga diringankan azab itu insya-Allah diperkenankan doa oleh Allah Taala. Wa fi kulli waqtin wa hinin, bahkan secara umumnya doa itu akan ada istijabah daripada Allah Taala, sama ada secara spesifik atau secara umum, sama ada secara cepat ataupun secara lambat. Di qaulihi ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini berdalilkan firman Allah Ta'ala, telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, doalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan istijabah, berkenankan doa kamu. Jadi tak ada masalah, ya, sehingga nak dikatakan orang yang berdoa di sisi kubur orang soleh ini sebagai penyembah kubur, ini betul-betul satu kekeliruan, ya, yang sangat berbahaya kepada pegangan seseorang. Makam Saleh bin Yunus disebutkan di sini, wa doa inda qabrihi mustajabun, dalam kitab Tarikhul Islam di Imam Az-Zahabi. Berdoa di sisi kuburan beliau, kuburan Saleh bin Yunus rahimahullah taala ini didapati diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makam Ahmad bin Muhammad An-Nahawandi. Qala Syairawai fi tabaqati kana saduqan siqatan syaikh sufiyati wa kana lahu ayatun wa karamatun zahiratun wa qabruhu bi'ambata yuzaru wa yuqsadu minal buldan. Dalam kitab Tarikhul Islam di Imam Az-Zahabi yang disebutkan tentang Ahmad bin Muhammad An-Nahawandi ini, kata Syairawai dalam kitab At-Tabaqat, beliau ini adalah seorang yang benar orangnya, boleh dipercayai, merupakan tok guru kepada ahli sufi. Zaman sekarang, golongan-golongan yang keliru, mereka bahkan anti kepada ahli sufi. Mereka menganggap kalau ahli sufi itu sesat, ajaran sufi itu lebih kotor daripada ayat Ca'. Sedangkan pada masa dahulu, ya, tok guru sufi ini dinilai oleh penilai hadis sebagai orang yang siqah. Badan ternyata baginya itu tanda-tanda kesolehan dan juga kemuliaan, ya, karamat yang Allah kurniakan kepada beliau. Dan kuburan beliau di satu tempat yang bernama Ambat sentiasa diziarahi dan dituju oleh orang ramai daripada segenap negeri, ya, datang menziarahi kepada kuburan beliau, bukan menyembah. Ini suuzan, ya, maknanya seolah-olah orang Islam ramai-ramai ini semuanya jahil, semuanya musyrikun, semuanya menjadi penyembah kubur, waliyazubillah. Dalam muka surat 84, makam Al-Hamdani Al-Jassas wa qabruhu yuzaru wa yu'azzamu wa yu'azzamu. Dalam kitab Tarikhul Islam di Imam Az-Zahabi disebutkan bahawa kuburan kepada Muhammad Al-Hamdani Al-Jassas ini sentiasa dizarahi dan dimuliakan. Memuliakan kubur tak ada masalah, bukan memuliakan tanah dan batunya, tapi memuliakan orang yang soleh yang dimakamkan di situ. Muliakan, bukan menyembah. Makam Ja'far Al-Abhari disebutkan di sini, wa qabruhu yuzaru wa yubajjalu ghayatat tabjil. Kuburannya itu diziarahi dan dimuliakan dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Memuliakan orang-orang yang soleh, sama ada ketika mereka masih hidup dan ataupun selepas mereka wafat, telah meninggal dunia, itu tuntutan agama. Itu bukan satu perkara yang dilarang, apatah lagi perkara yang syirik. Ini perkara yang dituntut dalam agama kita. Kerana kita memuliakan orang soleh ini kerana kesolehan mereka. Dan sedia maklum bahawa kesolehan seseorang tidak terbatal dengan sebab semata-mata dia mati, oh dia sudah tidak soleh lagi.
Tidak begitu. Ini pemikiran yang jumud, pemikiran yang tersasar daripada kebenaran. Kemudian makam Ali bin Humaid. Bukan Imam Jami' Hamdan wa Rukun Sunnati biha. Beliau merupakan imam di masjid di Hamzan dan merupakan sandaran yang kuat dalam bab berpegang dengan sunnah. Dan wa qabruhu yuzaru wa yutabarraku bihi dalam Tarikhul Islam di Imam Az-Zahabi. Dan kuburan beliau itu sentiasa diziarahi dan diambil berkat dengan kuburan beliau. Makam Ustaz Abu Bakar. Qala Abdul Ghafiri fi siyaq at-tarikh al-Ustaz Abu Bakrin qabruhu bil hirati yustasqa bihi. Dalam Syiarul A'lamin Nubala di Imam Az-Zahabi disebutkan bahawa Ustaz Abu Bakar ini kuburannya itu di Hirah. Sentiasa kalau orang nak melakukan istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu Taala, maka mereka itu melakukan istisqa di kuburan beliau. Dan ini ada resemblance dengan kejadian yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, bagaimana ada di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi khalifah, orang yang pergi istisqa meminta hujan di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dia tersilap cetak ya. Di sini makam Ustaz Abu Bakar. Makam Ustaz Abu Bakar yang di atas tadi. Yang di bawah ini diceritakan tentang makam Nabi Yunus alaihi salam. Wa hulhulu qaryatun biha qabru Yunus sallallahu alaihi wasallam bima yuqalu wa hiya bainal kursi wal khalil aqama biha 7 sinin. Bana biha masjidan wa ta'abbada fihi bainal faranji. Wa sami'na annahum kanu yatabarrukuna bihi wa ya'taqiduna fihi. Dan Hulhul adalah sebuah kampung. Yang di kampung itu terletaknya kuburan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, mengikut satu pendapat lah. Dan ini daerah ini, kampung ini terletak antara Al-Quds dan juga Khalil. Dan Nabi Yunus alaihi salam tinggal di sana selama 7 tahun, dan Nabi Yunus alaihi salam telah membina sebuah masjid dan beliau beribadah di dalam masjid tersebut. Kemudian kami telah mendapat perkhabaran bahawa orang ramai mengambil berkat daripada kuburan ini, dan juga mereka meyakini bahawa Allah Ta'ala memberi keberkatan, memberi istijabah doa apabila mereka berdoa di sisi kuburan Nabi Yunus alaihissalam, yang mana kita barangkali ramai tahu kisah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dia perkenankan rintihan dan juga tasbih beliau di dalam perut ikan sehingga dilepaskan daripada perut ikan itu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang zalim. Itu berkat tasbih Nabi Yunus alaihissalam diperkenankan oleh Allah Ta'ala, dan berkat daripada kuburan ataupun makam Nabi Yunus alaihissalam Allah memperkenankan doa orang ramai. Kemudian ahlu hadis Ibn Hibban bin Mu'az bin Ma'bad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ahli hadis dengan kitabnya yang terkenal iaitu Sahih Ibn Hibban. Selain kitab tersebut ada banyak lagi kitab yang lain yang menyebutkan nama-nama perawi yang siqah dalam kitab As-Siqah, dalam kitab Al-Majruhin, Al-Masyahir Ulama Il-Amsar dan sebagainya. Berikut adalah senarai makam-makam yang dijadikan tempat ziarah dan berdoa di dekatnya. Kalau ikut apa yang dikumpulkan oleh Al-Imamul Hafiz Ibn Hibban, yang menunjukkan bahawa beliau adalah ahli yang berziarah ke makam ulama di berbagai negara, bahkan berkali-kali, bahkan bertawasul juga, sama seperti yang dilakukan oleh Nahdiyin ketika ini oleh para ulama, para ilmuwan Nahdlatul Ulama di Indonesia, yang dikritik oleh golongan Wahabi sebagai melakukan bid'ah dan syirik. Amalan mereka adalah amalan yang sama yang dilakukan oleh muhaddis, pakar hadis, Al-Imamul Hafiz Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Disebutkan tentang makam Ali bin Musa rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menceritakan, wa ma halat bi shiddatun fi waqti maqami bi tusin
Fazurtu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha salawatullah ala jaddihi wa alaihi wa da'watullahi wa da'awtullaha izalataha anni. Jadi beliau mengatakan, tidaklah berlaku satu kesukaran kepada saya ketika saya menetap di satu tempat yang namanya Tus, ya. Tus ni kalau tak silap saya di daerah Farsi, ya, di Iran. Jadi saya telah menziarahi, ya, kubur Ali bin Musa. Jadi Ali bin Musa Ar-Ridha ni juga dijadikan idola oleh golongan Syiah. Jadi nanti ada orang itu, oh, ini tokoh Syiah, bukan? Dia tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, dia keturunan Nabi SAW. Syiah hanya menjadikan dia sebagai ikon, ya. Sebenarnya kita tahu Syiah ini adalah ketaksuban dalam politik menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bukan Syiah. Syiah yang menjadikan beliau sebagai idola. Sayyidina Hussein alaihissalam, cucu Nabi SAW, itu tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dituntut untuk mengasihi dan memuliakan beliau. Semata-mata kerana Syiah juga turut mengasihi dan juga memuliakan beliau, bahkan sampai ke tahap melakukan perkara yang haram, meratap-ratap, memukul badan sehingga berdarah-darah, tidak berarti kita dilarang memuliakan Sayyidina Hussein alaihissalam. Jadi golongan Wahabi ini dia confuse, atau dia sengaja nak mengconfusekan orang. Asal tengok, oh, ini tokoh Syiah. Tidak, ini tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya kan Syiah mengangkat beliau sebagai tokoh, ya, sebagai ikon mereka. Jadi kata beliau, kalau saya ditimpa satu kesusahan ketika saya menetap di Tus, saya akan ziarah kepada makam Ali bin Musa Ridha, salawatullah ala jaddihi, salawat ke atas datuknya iaitu Nabi SAW, dan ke atas beliau juga. Lalu saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menghilangkan kesusahan yang sedang menimpa saya. Illas tujibali wazalat anni tilka syiddah, melainkan pastilah Allah Ta'ala memperkenankan bagi saya doa saya dan menghilangkan bagi saya kesukaran ataupun musibah tersebut. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran fa wajadtuhu kadzalika amatana Allah ala mahabbatil Mustafa ahli baiti sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu perkara yang saya dah cuba banyak kali. Jadi kalau ikut Wahabi, Al-Imam Ibn Hibban juga adalah kuburiyun, penyembah kubur. Asal ada masalah je pergi berdoa di kubur. Berdoa di kubur, bukan berdoa menyembah kubur. Allahu Rabbi. Dia orang ni tidak faham. Sentiasa ada sangka buruk. Jadi Imam Ibn Hibban, kalau ikut mereka, penyembah kubur lah. Kemudian Imam Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, wa kana sayyida bani Hashim fi zamanihi wa ajallahum wa ambalahum wa mashhaduhu maksudun bi ziyarati rahimahullah. Jadi Al-Imam Ali bin Musa Ridha radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah ketua kepada keturunan Bani Hashim pada zaman beliau. Dan beliau adalah yang paling mulia di kalangan mereka, dan yang paling bijaksana lah, yang terkemuka lah di kalangan keturunan Nabi SAW pada ketika itu. Dan makamnya itu memang dituju oleh orang ramai dengan tujuan semata-mata untuk berziarah, mengambil keberkatan daripada kemuliaan beliau. Kemudian makam Abu Hatim Al-Basti di satu tempat yang bernama Bastin, betul adalah terkenal, yuzaru ilal an, sentiasa dizarahi oleh orang ramai sampai ke zaman sekarang, yakni zaman Al-Imam Ibn Hibban. Baik. Makam Uwaimir bin Amir Abu Darda Uwaimir ibnu Amir ibn Zaidin Al-Ansari mata sanata sanataini wa thalathina wa qabruhu bi babis saghir bi Dimash masyhurun yuzaru qad zurtuhu ghaira marratin. Jadi Imam Ibn Hibban menceritakan tentang makam Uwaimir ibn Amir yang berada di Babus Saghir di Dimash, adalah satu makam yang masyhur, sentiasa dizarahi oleh orang ramai, dan saya sendiri telah menziarahi bukan sekali, maknanya banyak kali saya pun menziarahi kepada makam beliau. Adakah Imam Ibn Hibban juga penyembah kubur? Kemudian makam Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin Al-Ansari Abu Bakrin mauliduhu li sanatain baqiyata min khilafati Utsman bin Affan wa mata bil Basrati fi Syawal ba'da al-Hasani bi ma'ati yaumin wa qabruhu bi izai qabril Hasan bi Basrah
masyhurun yuzaru wa qad zurtuhuma ghaira maratin. Sama juga ya. Jadi kuburan di Basrah ini sangat masyhur, diziarahi oleh orang ramai, dan saya menziarahi kedua-dua kuburan ini, iaitu kuburan Muhammad bin Sirin, dan juga kemungkinan di sini kuburan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Saya menziarahinya bukan sekali tapi berkali-kali. Kemudian makam Fudail bin Ayyad bin Mansur Abu Ali, dilahirkan di Samarkand, meninggal dunia juga di Samarkand pada tahun 187. Wa qabruhu masyhurun yuzaru qad zurtuhu mirara. Dan kuburan beliau masyhur, sentiasa diziarahi oleh orang ramai, dan saya sendiri telah menziarahinya berkali-kali. Acap kali, banyak kali saya menziarahi kepada makam Fudail bin Iyad. Adakah Al-Imam Ibn Hibban juga nak dikatakan sebagai ubadul kubur? Kemudian makam Sufyan As-Sauri disebutkan bahawa wa qabruhu bil Basrati fi maqbarati Bani Kulaibin qad zurtuhu mirara. Jadi makam Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah taala di Basrah, dia mana dikebumikan di perkuburan Bani Kulaib, saya telah menziarahi mirara, iaitu banyak kali. Jadi itu yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah taala. Sekarang kita lihat cerita daripada Al-Hafiz Ibn Kathir, yang kerap golongan Wahabi merujuk kepada tafsir Ibn Kathir, kerana Al-Imam Ibn Kathir ini beliau adalah murid kepada Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihima. Jadi walaupun demikian, dalam bab akidah Al-Imam Ibn Kathir tidak ikut kepada guru beliau Al-Imam Ibn Taimiyah. Tapi pendekatan, so-called pendekatan salafi itu memang ada terkesan pada Al-Imam Ibn Kathir. Tapi dari segi akidah, Al-Imam Ibn Kathir adalah Asy'ari, dari segi akidahnya bermanhaj Al-Imam Hasan Asy'ari. Imaduddin Abul Fida Ismail bin Amr Al-Bas hadis riwayati Ad-Dimashqi, beliau termasuk murid dari Ibn Taimiyah. Beliau seorang ulama yang terkenal dengan kitab tafsir Al-Quranul Azim. Kitabnya tersebut paling banyak diajarkan oleh pengikut Wahabi di Nusantara. Walaupun di dalam kitab itu beliau memasukkan kisah Utbi. Yang ni yang Wahabi tolak ni. Dia kata ni lemah lah, tak siqah lah, macam-macam lah, majhul lah sebagainya. Tentang tawasulnya A'rabi di makam Rasulullah SAW, ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 64, beliau juga mempunyai kitab Al-Bidayah wa Nihayah dalam bidang sejarah. Berikut adalah senarai makam-makam yang dijadikan tempat ziarah dan berdoa, yang mengikut koleksi Al-Hafiz Ibn Kathir. Itu makam Zubair bin Awam. Kushifa ahlul basrati an qabrin atiqin fa idza hum bimayyitin turiya alaihi thiyabuhu wa sayfuhu wa zannuhu Az-Zubair bin Al-Awam wa akhrajuhu wa kaffanuhu wa dafanuhu wa takhadhu inda qabrihi masjidan wa wuqifa alaihi awqafun kathiratun wa ila indahu khuddamun wa quwamun wa furushun wa tanwirun. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan bahawa telah terbuka satu kuburan yang antik, yang lama, pada penduduk Basrah. Ternyata mereka menemukan jenazah yang baru, macam masih elok lagi, dengan kain dan pedangnya, dengan pakaian dengan pedangnya. Lalu mereka menyangkakan ini adalah Zubair bin Awam. Mereka kaji-kaji, ini barangkali sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Lalu mereka mengeluarkannya, mengkafankannya dan memakamkannya, dan menjadikan sebuah masjid dekat dengan kuburan itu, dibina masjid. Bukanlah masjid itu berarti menyembah kubur, tidak. Tapi dibina masjid untuk orang solat lah. Kemudian mereka juga mewakafkan banyak benda wakaf, dan mereka menyediakan pelayan, penjaga alas dan lampu berhampiran dengan kuburan tersebut. Ini tidak ada masalah. Dilakukan oleh umat Islam, memuliakan orang-orang soleh walaupun mereka telah meninggal dunia, menziarahi dan mengambil berkat dan bertawasul dan sebagainya. Kemudian makam Muhammad bin Ali bin Muhammad
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abdus Samad bin Al-Muhtadi billahi wa kana adilan kathiral ihsani ila nas. Beliau ni seorang yang adil, banyak berbuat kebaikan kepada orang ramai. Rahimahullah, moga-moga Allah merahmati beliau. Wa dufina inda ajdadihi, dimakamkan berhampiran dengan datuk neneknya. Summa nukila ila Rasafati, kemudian dialih ke Rasafah. Fa qabruhu yuzaru ila al-an, dan kuburan beliau sentiasa dizarahi sehingga sekarang, hingga ke zaman Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Makam Nuruddin Asy-Syahid, apabila telah meninggal dunia, wa qabruhu biha yuzaru, kuburan beliau di sana itu sentiasa diziarahi. Wa yuhallaku bishabakihi wa yutayyabu wa yutabarraku bihi kullu marin. Fayaqulu qabru Nuruddin Asy-Syahid lima hasala lahu fi halqihi minal khawanik. Makam beliau sentiasa diziarahi dan diletak pagar, diberi pengharum yang letak bau wangian di situ, dan tiap orang yang lalu mengambil berkat daripada kesolehan beliau yang bermakam di situ. Dan mereka berkata, inilah dia kuburan Nuruddin Asy-Syahid. Saya tak faham apa maksud ayat ni. Lima hasalallahu fi halqihi minal khawan. Itu tak pasti apa yang dimaksudkan di situ. Tapi yang pentingnya, berarti kuburan beliau ni antara kuburan yang sentiasa diziarahi oleh umat Islam, mengambil berkat daripada kesolehan beliau. Ya, yang terakhir, ya, dalam senarai koleksi Al-Imam Ibn Kathir, dan mungkin kita hentikan di sini terlebih dahulu. Kerana banyak sekali kalau nak baca, letih juga. Kita ambil ini sebagai yang terakhir. Makam Khubayb bin Yasaf bin Utbah al-Ansari, ahadu man syahida Badran, salah seorang pada sahabat Nabi yang berperang di peperangan Badar. Yuqalu lahu suhbatun wuliya fi zamani Utsman imaratan ala qitali Turki faqutila bi Balanjara. Jadi dikatakan beliau ni termasuk di kalangan sahabat yang diangkat pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menjadi ketua perang melawan Turki. Mungkin ketika itu Turki itu masih lagi ramai orang-orang kafir di situ. Lalu beliau terbunuh di Balanjar, satu tempat, nama tempat itu Balanjar. Faqabruhu hunaka fi tabuta yustasqa bihi at-turku idza kuhitu. Jadi makamnya di sana yang ada dalam sebuah kotak ataupun peti. Selalu orang kalau nak buat istisqa, minta hujan, mereka lakukan di situ. Bila berlaku kemarau, mereka buat istisqa di makam beliau. Next, di muka surat 92, kita lihat koleksi bagaimana ada catatan orang Islam semenjak dari dahulu berziarah dengan tujuan tabarruk, ambil berkat, tawassul, istighasah kepada kuburan orang-orang soleh. Ini adalah koleksi Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu